Perjuangan mereka sosialis. Perjuangan mereka sama dengan komunis. Perjuangan mereka tidak berpandukan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana sesat? Yang benar ni satu saja. Ba'dal haq illa dhalal. Selepas daripada satu saja kebenaran, yang lain itu sesat. Itu bagi perpecahan umat Nabi. Nabi kata 73, 72 dihumban dalam api neraka, kecuali satu saja yang selamat. Yang selamat siapa? Yang ini golongan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kamu ikut mereka, mereka akan menyesatkan kamu. Kalau kamu tak ikut mereka, mereka akan tangkap kamu. Mereka akan guna akta hasutan, Isa, tak apa lagi. Mereka akan bunuh kamu. Mereka akan sola kamu dengan pelepah tamar, dengan besi-besi yang panas. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seandainya kami bertemu dengan masa itu ya Rasulullah? Bagaimana dan apa benda yang perlu kami buat ya Rasulullah? Kalau kami ikut, kami sesat. Sesat masuk neraka. Kalau kami tak ikut, mereka bunuh kami. Jadi kami nak buat apa ya Rasulullah? Nabi kata, kunu ka ashabi Isa nushiru bil manashir. Jadilah kamu sebagaimana pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, golongan Hawariyun. Tuan-tuan tahu berapa orang golongan Hawariyun yang ikut Nabi Isa yang setia ni? Kalau sahabat Nabi dia panggil sahabat 10, yang Nabi jamin masuk syurga 10 orang ni. Ialah golongan Hawariyun yang sahabat setia Nabi Isa ni. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke Allah Azza wa Jalla dan berada di langit yang ketiga sekarang. Ada ulama kata berada di langit yang kedua. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan semua Nabi dan Rasul, dan termasuk berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Allah telah sebut dalam Quran. Pengikut mereka ialah ada 12 orang. 12 orang sahabat Nabi Isa dipanggil Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa. Jadilah kamu sebagaimana pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Nabi kata, mereka istiqamah dengan kebenaran, mereka istiqamah dengan i'tiqad dan keimanan yang sebenar yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka beriman dengan Allah dan mereka dibunuh, mereka disola dengan pelepah-pelepah tamar dan besi-besi yang panas. Lalu mereka mati tuan-tuan. Yang 12 orang ni mati. Kalau kita ni sahabat Nabi lah, mati. Nabi kata apa? Mati dalam keadaan beriman dan istiqamah dengan kebenaran lebih baik, lebih mulia daripada kamu hidup di dunia ini dalam keadaan bergelomang dengan maksiat dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hidup tuan-tuan yang sedang kita hadapi sekarang. Itu maka setiap kemungkaran dan setiap kemaksiatan kita kena halang, kita kena cegah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kemaksiatan yang berlaku di depannya, maka hendaklah diwajib mencegah dengan tangan, yakni dengan kekuasaan. Itu maka apabila kita diberi kekuasaan oleh Allah, yang namanya kerajaan, yang namanya pemerintah, kita kena buat dan kita kena kuat kuasa. Apa yang dihalalkan oleh Allah kita halalkan, apa yang kita haramkan oleh Allah Ta'ala kita haramkan. Semacam mana tu kita buat di Kelantan. Dan Allah alhamdulillah di Terengganu tu kita buat 5 tahun satu penggal di Terengganu. Dapat sempat juga haram kelab malam, disko, tempat judi, rumah hurut, iklan-iklan yang mendedahkan aurat di Terengganu 5 tahun sempat buat. Kelantan 22 tahun, masuk sekarang 23 tahun. Tuan-tuan berjalan daripada Gua Musang, Sempadan, Pahang sampai Sempadan Terengganu. Tuan-tuan pergi cek, kalau ada kelab malam, tempat disko, jual arak, tempat judi, tempat rumah urut yang ada lesen, yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri Kelantan, cakap dengan saya nak bagi duit untuk beli skrim hadiah kalau ada. Dan iklan-iklan yang mendedahkan aurat macam Selangor ni, telanjang bogel kiri kanan jalan tu, kalau ada dekat Kelantan bagi tahu saya nak bagi hadiah RM1.50.
Banyak tak ada duit. Ni Selangor ni hilang pelacur ramai lagi ni. Saya nak pergi sini highway tu. Yang Kilang Arok tu tak kisah lah sebelah tu. Itu federal punya. Federal punya pun kalau Selangor ada kuasa, kena angkat, kena buang tempat lain. Pergi halau tempat lain. Tempat kencing-kencing syaitan ni. Malang sedihnya dibuat tempat kawasan Selangor. Nak macam mana? Pasal dulu kita tak merintah. Sekarang kita merintah. Kita dah merintah 2 penggal lah ni. Kita kena tegas. Itu yang kita sedih. Saya sendiri sedih, tuan-tuan tak tahulah. Sampai Exco, daripada MB Exco, kerajaan yang dibentuk yang baru ni, seorang pun tak ada golongan agama. Mana pergi? Ambillah anak rakyat tempatan Selangor yang dia berpengalaman menjadi Exco kerajaan Selangor, bahagian Exco agama, Ustaz Salahuddin Mu'yi. Dia seorang ulama, dia seorang ustaz, dia rakyat Selangor. Ambil dia, lantik, kekalkan dia. Sampai seorang daripada MB sampai Exco buta agama semua. Kalau tak percaya, pergi bawa kitab Arab, pergi dengan dia orang tu baca. Boleh baca tak? Ustaz Muhyi insya-Allah boleh baca kitab. Dia mengaji, dia ulama, dia mengaji Mesir. Macam mana kita nak buat Islam di Selangor? Kalau daripada MB Exco seorang pun tak faham Islam, macam mana kita nak buat hudud di Selangor? Macam mana kita nak buat qisas di Selangor? Macam mana kita nak buat sistem ekonomi Islam mengikut Al-Quran dan hadis di Selangor? Takkan mungkin. Ini tanda-tanda dia. Khalid Ibrahim dulu diangkat juga, golongan agama dia letak dekat Exco agama tu. Ada juga rasa hebat, betul tak? Ini duduk Exco agama, tak faham agama, tak tahu agama, apa cerita? Ini masalahnya. Lain, tak sama orang ada ilmu agama dengan orang tidak ada ilmu agama. Tak sama, Allah Ta'ala sebut sendiri. Tak sama. Orang alim dan orang yang jahil tak sama. Ahli syurga dengan ahli neraka tak sama. Betul tak? Sepatutnya, apa salahnya? Kita dah berlembut dah pun. Dah toleransi cukup banyak lah. Kekalkanlah yang pegang Exco agama tu golongan yang faham agama. Itu kita nak sepatutnya. Ini masalah, tuan-tuan. Maka oleh kerana itu tengok testing yang pertama. Dia nak buat arak ni banjir dalam negeri Selangor ni. Alhamdulillah ada lagi anak-anak muda kita, sahabat-sahabat kita. Dan Exco tu pun alhamdulillah dirujuk juga kepada orang yang ada agama. Tak boleh. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan, inilah apa yang nyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berlaku sekarang. Mereka nak kaya, mereka nak untung, mereka nak duit, dan mereka nak dunia dan macam-macam lagi. Mereka tak kira halal, haram, dosa, pahala, mereka tak kira. Itu maka kita pejuang Islam. Dan memanglah kita orang Islam kena berjuang Islam. Kena mempertahankan Islam. Takkan kita nak harap orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani nak memperjuangkan Islam, nak mempertahankan Islam. Tak mungkin. Itu kita kadang-kadang sedih. Pergi haji 3-4 kali. Pergi haji 14 kali. Buat haji 12 kali, umrah 20 kali. Botak kepala balik. Melontar jumrah bukan main. Kuat ni pekong ni, jumrah awal, jumrah usta, jumrah Aqabah. Niat pula tu sebahagian tu, bagi tahu pula kawan-kawan tu. Niat ni sebagaimana Nabi Ibrahim melontar syaitan. Melontar jumrah syaitan. Laknat syaitan, hancur syaitan. Balik kampung, sokong parti yang bersama dengan syaitan. Mana parti yang sama dengan syaitan? Parti yang menghalang gerakan Islam, menghalal apa yang diharamkan oleh Allah, mengharam apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Syaitan lah tu. Menghina Allah, menghina Rasul, menghalang pelaksanaan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini syaitan lah. Itu maka Allah telah sebut ayat tu. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, tenungan nasib, berhala, itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka hendaklah kamu jauh dan kamu lari daripadanya. Mudah-mudahan kamu mencapai kejayaan dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan kita paling sedih, saya tengok dalam YouTube ni tuan-tuan, sedih sangat. Tapi nak kata apa, orang yang merasmikan pembukaan cashback yang pertama, sama ada dia berada di Kuala Lumpur ni ke ataupun di Genting sana, ialah orang Islam, dan namanya disebut besar, Tuan Haji Abdul Razak. Betul tak? Haji tu belakang tu bin sekian-sekian, Al-Hajj pula ada sekali lagi, 2 kali haji. Anaknya pun haji, ayahnya pun haji. Tukang rasmi cashback arak yang terbesar dalam negara kita, kasino yang terbesar di ASEAN. Allahu Akbar. Sedihnya tuan-tuan. Macam kita lalu dekat jalan Coket tu lah, tempat sarang pelacur dulu. Tempat tu nama jalan dia apa? Jalan Haji Mat Taib. Astaghfirullahaladzim. Tak boleh ke ubah nama lain? Nama Song Lieng ke, Song Yong ke, Chami ke kan? Jalan Haji Mat Taib. Tu ada satu tempat lagi dekat KLCC tu, tempat kelab malam, disko besar-besaran situ. Kalau Khamis malam Jumaat, Jumaat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, masya-Allah. Jalan P. Ramli. Jalan. Tempat maksiat, disko, minum arak, mabuk di tepi-tepi jalan dia. Astaghfirullahaladzim. Kerana mengejar keuntungan, kekayaan, tak kira halal, haram, dosa, pahala, tak berkat hidup. Apa nasib generasi kita tak tahulah. Tak kaya ke pun. Sekarang harga semakin naik, minyak lah, barang keperluan lah, macam-macam. Ada pula menteri yang bercakap macam-macam. Minyak naik ni bukan apa, nak tolong rakyat yang miskin di kampung. Ada satu menteri kata kalau dah gula naik, susu naik, itu naik, senanglah kita buat macam ni, kata, untuk mengurangkan kos perbelanjaan. Kita nak keluar rumah bawa susu, bawa gula sikit, bawa kopi dan bawa teh. Sampai kat kedai restoran, air panas satu, air panas segelas. Lepas tu sampai air panas kita pun bancuh sendiri. Aduh. Nak mengurangkan kos. Satu menteri kata tak bimbang minyak naik, barang naik, sebab semua rakyat seluruh negara, satu rumah, satu penduduk keluarga, satu rumah, kita sudah cek, pendapatan mereka tidak kurang 5,900 setiap satu rumah dan satu kepala. Sahabat kata kita menteri bengong, 5,900 sebulan. Maka kita cukup syarat untuk menjadi negara maju. Apa benda lah ni tuan-tuan. Orang macam ni pun boleh jadi menteri. Kalau tol naik, jalan tak boleh pakai jalan tol lebuh raya, pergi cari jalan biasa, tak usah pakai tol. Macam tu pula. Habis yang jalan raya ni duit siapa? Yang buat ni duit siapa dia ni? Duit rakyat, duit orang ramai sepatutnya. Sepatutnya kita memudahkan, meringankan, tapi tidak dia membebankan. Ini datang pula sekarang ni, 2015, GST pula. Dan belakang GST itu macam-macam benda datang. Tunggulah tuan-tuan. Ini pasal apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang yang tertentu. Tentu cek yang kaya raya siapa dia, anak beranak, kawan keluarga dia orang, tuan-tuan. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Dan yang kedua, apabila amanah dijadikan satu sumber keuntungan. Amanah, jawatan adalah amanah. Tugas-tugas yang ditugaskan kepada kita adalah amanah. Termasuk amanah yang paling kecil, menjadi suami, menjadi isteri di rumah tangga, anak-anak kita adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi tuan-tuan jadi MB Negeri Selangor, menjadi Perdana Menteri Malaysia, menjadi Menteri Keuangan, Menteri itu, Menteri ini, amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya oleh Allah SWT setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT. Nikmat ini, rezeki ini terbagi kepada dua. Satu yang halal, satu yang haram. Yang halal tak apalah, membawa keberkatan rahmat dunia dan akhirat. Kalau yang haram, Masya Allah. Wa kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih.
setiap daging jasad badan manusia yang tumbuh dengan makanan dan pendapatan hasil yang haram, maka neraka lebih aula baginya. Masya Allah. Ini yang kita kena berhati-hati tuan-tuan dalam kehidupan. Dicarilah sumber yang halal, yang barakah walaupun sikit, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Satu hadis Nabi sebut, mafhum, pemerintah, kerajaan yang mengatur dan mentadbir urusan umat manusia, apatah lagi umat Islam, mereka tidak amanah, mereka pecah amanah, mereka khianat dengan rakyat mereka. Akhirat nanti Nabi kata, pemerintah dan pemimpin ini tidak mencium bau syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jangan suka nak jadi pemerintah, jangan suka nak pegang jawatan-jawatan, tetapi ingat, apakah kita mampu melaksanakan amanah Allah dan amanah rakyat. Kalau dapat laksana, alhamdulillah. Malahan Nabi kata, pemimpin yang adil, yang baik, yang menjaga kepentingan rakyatnya, dia akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan dia dapat memberi syafaat kepada ratusan ribu rakyat dia pada hari akhirat nanti. Bukan setakat 40 orang. Ini pemimpin yang adil, sebagaimana kepimpinan Rasulullah, Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin, dan pemimpin-pemimpin Islam. Yang ketiga, Nabi kata zakat dijadikan hutang. Ada orang yang mempertikaikan tentang pengurusan zakat. Silap saya dalam selalu YouTube keluar, siapa nama, bekas mufti kerajaan negeri Perlis, Dr. Dr. Asri. Dia selalu mempertikaikan pengurusan zakat. Negeri-negeri umat Islam yang keluar, yang terima zakat daripada umat Islam, banyak, berbilion-bilion. Dia kata, dia cek, ada beberapa negeri, dia kata duit zakat ni pun berbilion-bilion hilang tak tahu ke mana. Tu duit zakat. Macam mana? Duit tabung haji pun hilang, duit zakat pun hilang, duit bank Islam pun hilang, duit ATM pun hilang. Amerika Selatan bantai, yang ni pun mungkin Melayu Selatan bantai. Habis duit. Macam mana? Allahu Akbar, sedih. Ingat, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Habis duit. Baru ni Amerika Selatan bantai ATM, godam, habis duit berbelah-belah juta. Di Sabah tu 30 juta lebih hilang. So khabar sebut, YouTube sebut. Lepas hilang-hilang duit ni, tak lama pak, minyak naik pula. Allahu Akbar. Ada orang minyak naik ni, barang naik semua ni, darah pun naik lah tuan-tuan. Di hospital naik 240 darah. Yang keempat, Nabi kata itu zakat. Zakat ini hendaklah diagihkan kepada 8 asnaf. Sepatutnya kena agih. Kita ni kalau telus pengurusan ekonomi dan orang Islam mengeluarkan zakat, dan zakat ini diurus secara profesional, diurus secara jujur dan amanah, maka insya-Allah saya rasa tak ramai orang miskin berada dalam negara kita ni tuan-tuan. Tak ramai orang miskin berada dalam negara kita. Kita nak kata tak ada semua, tak mungkin. Ada, tetapi banyak kurangnya. Lepas tu budak-budak yang mengaji tahfiz Al-Quran, pondok, pesantren, mengaji di Mesir, mengaji di Jordan, mengaji bidang-bidang agama ni tak payah bekerja lah saya ingat. Pengurusan zakat ni kalau diurus dan disampaikan kepada hak asnaf 8 ini. Ini masalahnya, yang tak asnaf pun bedal zakat juga. Kontraktor yang bankrupt niaga, bantai duit zakat juga. Sekali dia ambil bukan sikit, 30 juta, 20 juta duit zakat dibedal. Allahu Akbar. Sedih dah tu. Malah ada pula, tak saya sebutlah sini lain kali lah. Nanti gam gajah susah pula kan. Dengan gajah tak apa lagi, takutnya heret dekat akta hasutan pula. Duit zakat diselewengkan. Dia dapat berita benda yang tak sepatut. Tapi saya tak nak sebutlah, sedih. Tunggulah di depan Allah SWT di akhirat. Yang keempat, suami memperturutkan kehendak isteri. Akhir zaman Nabi kata
suami-suami menjadi dayus, isteri menjadi nusyush. Apabila isteri menjadi nusyush kepada suami, durhaka kepada suami dia. Keluar rumah tak bagi tahu, buat satu benda tak bagi tahu, mendedah aurat keluar rumah tak bagi tahu dengan suami, buat apa benda yang haram yang sebagainya tak bagi tahu. Yang suami pula ya okey semua, tak ada yang KO, okey saja. Bermakna suami sudah menjadi dayus, isteri nusyush. Maka Nabi kata apabila suami sudah dayus kepada isterinya dan isteri sudah menjadi durhaka dan nusyush, dua-dua tidak mencium bau syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu maka ayat yang pertama saya tadi. Wajib kita berusaha dan berikhtiar melahirkan rumah tangga yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Isteri yang solehah, anak-anak yang soleh, yang solehah, suami yang soleh, maka inilah yang akan membawa keberkatan hidup kita dunia dan akhirat. Tapi Nabi sebut akhir zaman suami banyak memperturutkan kehendak isteri-isteri mereka. Ini ada kaitan dengan pemimpin, perempuan jadi pemimpin. Tapi masa tak sempat. Sahabat saya bagi tahu dia 8.30 berhenti ustaz, nanti kena saman kan. Jadi saya 8.30 nak berhenti 3 minit. Itu maka ulama, syura ulama, gerakan Islam kalau boleh menjadi MB, menjadi Perdana Menteri, jangan perempuan. Ini hadis ni. Satu hadis yang lain lagi ni sebut, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan, rawahul Bukhari, hadisun sahih. Tidak akan mencapai kejayaan dan kemenangan satu bangsa, satu kaum yang melantik urusan kerja mereka ialah perempuan. Tak usah MB Selangor lah, tak usah Perdana Menteri lah, rumah tangga kita cukup. Isteri kita jadi bos, hancur rumah tangga tu tuan-tuan, rosak rumah tangga tu. Walaupun isteri itu educated, walaupun isteri itu alim sekalipun, hancur rumah tangga. Nabi tak bagi. Allah Ta'ala firman, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki itu lebih hebat, lebih perkasa, lebih gagah daripada perempuan. Ini Allah bagi tahu. Tapi tengok kenyataan, last U-turn situ, U-turn sini, situ sini, dia ikut pandangan tu juga. Tak. Alhamdulillah Selangor mendapat MB ar-rijal, mana orang lelaki tidak perempuan. Ini satu hikmat Allah Ta'ala, satu kegembiraan, kesukaan orang Islam dan orang yang beriman kepada Allah SWT. Satu kehebatan Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita maknanya makbul doa umat Islam di Selangor. Kalau tak pun bagi baginda Sultan pun susah lah tuan-tuan. Nak sembahyang Jumaat MB kena ikut. Mana? Takkan MB duduk belakang, Sultan duduk sembahyang depan, MB ni sembahyang Jumaat ni, macam mana nak tak sejadah kat belakang? Melampau pula. Kau duduk kat kolah pula, MB duduk kolah, main kat kolah tu kan dengan budak-budak. Buat apa tu MB? Tunggu Sultan lepas sembahyang. Melampau juga cerita. Jadi alhamdulillah, ini nampaknya Allah Ta'ala bagi kita pertengahan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan tu pertengahan. Cantik, okeylah. Dan yang kelima, anak durhaka terhadap ibu bapanya. Allahu Akbar. Yang keenam, sedangkan ia berbaik-baik dengan kawannya. Yang ketujuh, ia suka menjauhkan diri daripada ayahnya. Yang kelapan, suara sudah ditinggikan dalam masjid. Suara tinggi masjid ni maknanya masjid hanya sekedar projek makan, minum, bersokan, semayang, balik. Tak ada orang semayang berjemaah. Sampai peringkat begitu satu masa nanti. Buat masjid besar-besar untuk bersokan, makan, minum, kenduri kendara, nikah kahwin dalam masjid. Nah, semayang berjemaah, majlis ilmu, tak ada orang. Sampai peringkat begitu satu masa nanti akan berlaku. Yang kesembilan, yang menjadi ketua satu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Yang kesepuluh, seseorang dimuliakan kerana ditakuti kejahatannya. Yang kesebelas, khamar, yakni arak, sudah diminum di merata tempat. Tengok, itu Nabi sebut 1400 tahun yang lalu, tuan-tuan. Yang ke-12, kain sutra banyak dipakai oleh kaum lelaki. Yang ke-13, para artis-artis disanjung-sanjung. Yang ke-14, muzik banyak dimainkan di merata-rata tempat. Semua muzik. Tekan pintu rumah, kereta, pejabat, buka handset, semua muzik.
dalam kereta, apa saja tuan-tuan, muzik saja. Mana artis ini disanjung-sanjung. Yang ke-15 yang akhir ada ini, generasi akhir umat ini melaknat, yakni menyalahkan generasi pertama, yakni generasi sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wahina sahabat, wahina Nabi dan Rasul. Sekarang sahabat Nabi tak ada, Nabi pun tak ada. Wahina apa sekarang ni? Wahina para alim ulama, wahina tuan-tuan guru, wahina orang yang hafiz Al-Quran, wahina para ustaz, dan wahina macam-macam sekarang. Wah yang ada agama, wahina para imam dan sebagainya. Wah yang bertakwa kepada Allah SWT. Ini akhir zaman. Lalu Nabi kata, maka apabila ketika itu 15 perkara ini sudah dibuatkan oleh umat aku, hendaklah mereka menanti angin merah, yakni angin ahmar akan berlaku di kalangan masyarakat itu. Angin ahmar ni maknanya satu penyakit yang cukup dahsyat. Dia datang serta-merta. Bangun subuh tengok-tengok kawan tu dah tak boleh bangun. Stroke, mati badan separuh, mati badan sebelah. Masya Allah, tabarakallah. Kita panggil stroke, kita panggil angin ahmar. Dia sudah berlaku di zaman-zaman dulu, sebelum zaman Nabi kita lagi. Berlaku zaman Nabi Musa, Nabi Isa, zaman Nabi Sulaiman AS, dan berlaku kepada cucunda Rasulullah SAW sebagai ujian kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kalau kita ada peluang satu masa nanti, kita boleh baca doa angin ahmar ni, sehingga Nabi kata sesiapa yang membaca sekali pun dalam kehidupan mereka angin ahmar ini, maka insya-Allah mereka tidak akan dapat penyakit angin ahmar. Ada Nabi sebutlah satu hadis dan satu doa. Yang kedua, Nabi kata gempa bumi akan berlaku di merata-rata tempat. Gempa bumi di sana, gempa bumi di sini, ini akibat perkara maksiat yang dilakukan tadi. Dan yang ketiga, Nabi kata ataupun mereka akan dirubah menjadi makhluk yang lain. Ini ulama tafsir kata manusia ni dirubah menjadi monyet ataupun babi. Wa na'udzubillah min zalik. Diubah menjadi makhluk lain ni mana monyet ataupun babi. Dr. Hamka menyebut sama ada Allah Ta'ala merubah mereka dalam bentuk fizikalnya sekali dan mentalnya sekali, perangai dia dan rupa dia. Allah Ta'ala maha berkuasa. Ataupun Dr. Hamka kata mentakikkan hadis ini, rupa dia rupa manusia, tetapi perangai dia perangai monyet dan perangai khinzir. Monyet khinzir ni punya perangai antaranya dia tidak ada akhlak, dia tak ada malu, dia tidak ada segan, dia tak ada apa benda pun, tak ada sifat-sifat kemanusiaan ni, tak ada langsung. Maka oleh kerana itu Nabi sebut dalam hadis ini, ini antara monyet yang sangat hina, yang Allah Ta'ala jadikan contoh, binatang yang dijadikan contoh oleh Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita berlindunglah kepada Allah SWT daripada perkara yang sedemikian. Dan hadis ini saya dapat ulas, maknanya sampai yang kedua saja, apabila amanah dijadikan satu sumber keuntungan. Jadi insya-Allah yang ketiga sampai yang akhir tu, kalau kita panjang umur, dimurahkan rezeki oleh Allah Taala, di satu masa insya-Allah kita akan bincang kembali. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah pada malam yang mulianya. Mudah-mudahan kita diberi rahmat dan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua. Ada soalan-soalan ataupun apa-apa kesamaran, kalau ada silakan. Boleh kita bincang insya-Allah. Ada je? Tak ada ya? Jadi kalau tak ada, sekali lagi, kerana saya kuliah tempat tuan-tuan ni 4 bulan sekali, 5 bulan sekali kan. Dan saya ni ada anak hafiz Al-Quran, alhamdulillah 3 orang tuan-tuan. Anak ada 17 orang. Alhamdulillah, kecil orang kan. Ibu ada 3 orang. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah Allah SWT. Jadi anak saya ni saya niat semua mana yang boleh hafiz Quran tu hafiz Quran. Ada yang masuk mengaji macam-macam lah. Tapi yang hafiz Al-Quran ini 3 orang ni sampai setakat sekarang ni, alhamdulillah Mesir dah ada pergi seorang. Yang selalu saya satu kali saya buat sumbangan sini tu, alhamdulillah dah pergi belajar di Mesir, menyambung dalam bidang syariah dan siasat. Muhammad Abdul Hadi Al-Hafiz. Dan kalau bulan Ramadan dia balik jadi imam di Pahang, jadi imam di Kelantan, alhamdulillah. Jadi masih belajar sana lagi 4 tahun. Yang satu lagi ni perempuan baru hafiz dalam 4 bulan yang lepas. Sekarang ni sedang mengambil pengajian diploma tahfiz di Bukit Martajam di Penang. Kerana setempat ni apabila belajar situ lebih kurang dalam setahun setengah, dapat diploma itu boleh melanjut pelajaran di Mesir Al-Azhar, bagian khusus Al-Quran. Jadi yang seorang lagi itu di Kelantan. Di Kelantan masih dapat baru 15 juz.
Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan lepas solat Isyak ni saya mengharapkan sedikit sumbangan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Taala memberi barakah dalam pengajiannya, dapat ilmu yang bermanfaat, dan dalam sedekah tuan-tuan dan infak tuan-tuan ni Allah Taala tambahkan lagi keberkatan dalam rezeki kita insya-Allah. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.